Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang terakhir, dan juga ini adalah kelas terakhir kita pada tahun ini, iaitu kita akan masuk kepada tajuk data. Jadi cikgu akan ajar pada awal hingga habis tajuk ini. Cikgu minta kamu berikan sepenuh perhatian dan lihat bagaimana cara kita nak mengenal dan mempelajari tajuk data ini. Okey, jadi untuk tajuk data kita akan mulakan dengan melihat topik kumpul, kelas dan susun data. Okey, data ni bermaksud ialah maklumat-maklumat yang kamu peroleh untuk membentuk sesuatu kumpulan maklumat. Okey, contoh data yang kamu ingin kumpul ialah berapa bilangan murid di kelas kamu. Jadi data-data kamu ialah nama-nama rakan-rakan kamu, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan. Itu dimasukkan dengan data. Jadi bila kita nak kelaskan, barulah kita golongkan jadi pelajar lelaki berapa orang, pelajar perempuan berapa orang. Itu kelas. Dan kalau bagaimana kita nak susun, ialah kita susun melalui bentuk jadual. Jadi kita akan tengok satu persatu macam mana kita nak kumpul, kelas dan susun data. Okey, jadi kita tengok dulu pada muka 107. Okey, Anwar mengumpulkan data warna kereta yang lalu di hadapan rumahnya. Okey, jadi data yang dikumpul adalah berkenaan dengan warna kereta yang lalu di hadapan rumahnya. Jadi warna ni ada macam-macam lah. Ada warna merah, putih dan sebagainya. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi sini, dia telah merekod putih, merah, biru, putih, merah, merah, hitam, putih, merah, biru dan sebagainya lah. Kalau kita sampai habis tu ada banyak. Itu bermaksud iaitu proses yang pertama, iaitu kamu mengumpul data yang kamu ingin cari. Okey, bila kamu sudah kumpul, barulah kita susun secara kelas. Okey, sebagai contoh lah, kita tengok di sini. Kita lihat di sini, mari kelaskan dan susun data ini. Okey, berdasarkan data yang kamu sudah kumpul, kamu akan kelaskan dia mengikut kumpulan tertentu. Sebagai contoh, okey, kamu ingin mengumpul warna kereta. Jadi kamu boleh kelaskan dia mengikut warna-warna yang kamu telah lihat berdasarkan pemerhatian kamu. Okey, contoh kalau lihat di sini ialah kita ada warna putih, merah, biru dan juga satu lagi warna hitam. Putih, merah, biru, hitam. Jadi ini ialah kelas data yang kamu akan buat. Selepas itu barulah kamu susun data yang ada ini ke dalam kelas-kelas yang kamu telah buat tadi. Okey, macam mana kamu nak susun? Okey, cara satu, kamu boleh guna secara gundal. Okey, gundal ni ialah cara membilang secara 5. Okey, sebagai contoh, okey, kamu ada 10 data. Okey, kamu ada 10 data. Cara nak menggundal ialah, okey, bila kamu kata nak gundal, ada 10, 1, 2, okey, ada 2 di sini, 3, 4 dan data yang kelima kamu gariskan ke 4 data ni. Maka satu gundal ni mengandungi 5 maklumat atau 5 data. Okey, jadi cikgu cakap kamu ada 10, jadi kamu buat lagi 1, 2, 3, 4, yang kelima kamu garis. Okey, jadi kat sini kamu lihat ada 10 maklumat. Itu cara gundal. Okey, 5 dia kumpul secara 5. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, setelah diasingkan data-data yang diperoleh, kamu lihat, okey, kereta putih ada 12. Okey, 1 gundal, 2 gundal dan ada 2 yang lebih.
5, 10, 12. Kita semak jawapannya 12. Okey, maksudnya ada 12 kenderaan yang berwarna putih yang dilihat. Yang kedua, kereta merah kamu lihat ada 9, biru ada 3 dan akhirnya hitam ada 6. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu boleh kumpulkan data itu secara tanda. Tanda kamu boleh buat cara bentuk macam mana sekalipun lah. Okey, sebagai contoh dalam contoh ni dia tanda menggunakan 12 tanda right. Benda right. Okey, jadi kalau ada 12 data, maka kamu buat 12 tanda right. Satu, tak dapat. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk cara ini kamu tak perlu risau bagaimana nak susun. Yang penting kamu sudah buat 12 tanda yang menyamai dengan data yang kamu dapat. Okey, ini ada 12 data. Itu cara kamu nak ni lah, gunakan kumpulan secara tanda. Okey, itu sahaja untuk topik ni. Okey, saya guna kamu mahir macam mana nak kumpul maklumat. Yang kedua, macam mana kamu nak kelaskan dia, macam mana kamu nak susun maklumat yang kamu dapat. Okey, kita lihat kepada contoh di bawah ini. Okey, kita akan buat sama-sama. Saya akan tunjuk. Okey, data menunjukkan jus yang digemari oleh sekumpulan murid. Kelaskan dan susun data dalam jadual. Buat gundal. Okey, dalam soalan ni dia minta kamu buat secara gundal, bukan secara tanda. Okey, jadinya kita lihat dahulu dalam soalan ni ada berapa maklumat yang kamu ada. Okey, yang pertama jus tembikai. Yang kedua, kamu lihat sini ada jus belimbing, jus oren, jus kiwi, dan juga ada air warna hijau ini. Mungkin air pemeriksa tebu barangkali. Okey, jadi kamu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis. Okey, jadi ada 5 jenis. Kamu susun dahulu maklumat yang kamu dapat kepada 5 kumpulan. Okey, yang pertama ialah tembikai. Okey, jus. Okey, kamu nak lihat ialah jus yang digemari. Okey, jadi untuk kumpulan pertama ialah kamu tulis jus. Yang kedua ialah apa? Yang pertama kamu nampak tembikai. Okey, tembikai. Yang kedua kamu lihat ada belimbing. Yang ketiga ada air oren lah, oren. Yang seterusnya kamu lihat ada kiwi. Yang tu ada lagi kita gunakan tebu lah, contoh lah tebu. Okey, barulah kamu kira mengikut kumpulan. Okey, kita tengok tembikai ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi ada 8. Maka kamu buat 8 gundal. 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buat sini ialah gundal. Ini ialah bilangan. Juga lebih lah 8. Okey, ada 8. Okey, seterusnya belimbing. Kita lihat pula belimbing ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Kita buat 5 gundal. 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan dia dah 5. Seterusnya ialah oren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya kiwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ni 7, sini ada 6. Okey. Dan yang terakhir tadi apa? Tebu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sebut 4. 1, 2, 3, 4. Maka kamu dapatlah sebuah jadual yang mengasingkan yang mengasingkan jus yang digemari oleh murid-murid kelas ni. Ini contohlah cikgu buat secara bertulis. Nanti kamu boleh cuba sendiri. Okey. Jadi seterusnya kita lihat kepada tajuk yang berikut, topik yang berikut, iaitu kenal carta pi. Okey. Selepas kamu mengumpul, mengkelaskan dan juga menyusun data yang kamu ada, kamu boleh wakilkan data-data yang kamu dapat tu secara dalam 3 bentuk yang utamalah yang kita akan belajar untuk tajuk ni. Okey, yang pertama ialah carta pi. Saya rasa kamu selalu nampak carta pi. Okey, carta pi ialah carta yang berbentuk bulat dan dalam bulatan tu ada diasingkan mengikut bahagian-bahagian tertentu. Okey. Dalam carta pi kamu lihat di sini, atas sekali kita ada tajuk, lepas tu kita ada bulatan dia dan bahagian-bahagian yang mengasingkan data-data yang kamu dapat, dan akhir sekali ialah petunjuk yang menunjukkan maklumat-maklumat yang kamu asingkan dalam carta. Bagi contoh, untuk petak biru ialah kereta biru, untuk petak merah ialah untuk bahagian merah ialah kereta merah, untuk bentuk yang bahagian hitam ni ialah kereta hitam, dan yang putih ialah kereta putih. Dan kamu boleh sertakan bilangan dia sahaja. Okey. Untuk carta pi, kamu boleh lukis secara anggaran. Okey, sekiranya bahagian untuk data yang banyak itu, contoh kereta putih lah. Kereta putih mengandungi 12. Jadi kamu boleh besarkan bahagian pada bahagian 12 mengikut saiz. Okey, 12 lagi besar daripada 9, 9 lagi besar daripada 6, dan 3 yang paling kecil lah. Maksudnya bahagian 3 tu yang paling kecil dalam carta pi. Okey. Dan kegunaan carta pi ni ialah supaya kamu jelas melihat data-data yang kamu telah susun. Okey, bagi lihat contohlah, kita tengok soalan di bawah. Okey, ada 4 warna kereta yang dilihat. Bilangan kereta merah ialah, okey, jika kamu dah ada carta pi, kamu boleh terus tengok. Okey, kat sini petak ni ada 9, maka jawapannya lah bilangan kereta merah ialah 9. Kereta hitam ada, okey, kereta hitam merujuk pada petak warna hitam ialah 6. Bilangan kereta yang paling sedikit, maksudnya bahagian yang paling kecil ialah warna biru. Kereta biru ialah 3. Okey, itu sahaja untuk carta pi. Kita lihat pula kepada contoh di bawah. Okey, soalan dia, ada berapa orang murid yang lahir pada bulan Mac? Kita tengok bulan Mac warna apa. Bulan Mac ialah warna ungu. Okey, warna ungu nilai dia 10. Jadi sini 10. Murid yang lahir pada bulan berapa yang paling sedikit? Berapa orang? Okey, kamu tengok pada bulatan ni, mana bilangan ataupun bahagian paling kecil? Kalau kita lihat di sini ialah warna merah jambu. Okey, itu bulan Ogos. Berapa orang? 5 orang. Murid paling banyak lahir pada bulan, okey, paling banyak lahir kalau lihat di sini ialah warna jingga. Warna jingga bulan berapa? Bulan Jun. Pastikan kamu baca maklumat yang dengan betul dan tidak salah menulis pada jawapan lah. Kalau kamu salah, masalah jugalah tu. Kalau cikgu tanda, kalau salah cikgu akan tegur lah. Tapi sekurang-kurangnya cikgu minta kamu cubalah untuk kurangkan kesalahan yang kamu buat dalam setiap latihan cikgu bagi. Okey, seterusnya berkaitan piktograf, carta palang dan carta pi. Okey, tadi kita lihat carta pi. Sekarang ni cikgu nak kenalkan kamu pula kepada dua lagi jenis graf atau dua lagi jenis perwakilan data kamu,
Okey, iaitu piktograf dan carta palang. Okey. Ketiga-tiga carta ni kamu akan selalu gunakan untuk kamu mewakilkan data yang kamu dapat. Okey. Kita lihat di sini ada 3 contoh. Okey. Okey, yang pertama ialah piktograf. Okey, piktograf lebih kepada macam mana kamu susun secara bentuk dia macam ni lah, tanda. Tetapi yang ini kita lebih kita mudahkan lagi dengan mewakilkan dalam bentuk gambar. Gambar itu sebagai contoh, satu petak merah ini mewakili berapa buah buku. Contohnya 1 buah buku. Maka kalau dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak merah, bermaksud pelajar ini Alif membaca sebanyak 5 buah buku. Begitu juga yang seterusnya lah. Setiap petak ini mewakili berapa? Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya ada 8 tanda. Setiap tanda mewakili 1. So 8 darab 1 sama dengan 8. Makanya Sarah membaca 8 buah buku. Itu cukup dulu contoh untuk piktograf. Seterusnya kalau kita lihat pada carta palang. Carta palang, kalau kamu lihat di sini, ini kita guna bentuk, tapi carta palang kita guna dalam bentuk bar. Carta dalam bentuk bar ini. Sebagai contoh, kita ada satu garis, satu lajur dan satu baris. Dari lajur ini kamu tuliskan kelas yang kamu telah asingkan. Sebagai contoh di sini ialah nama pelajar. Jadi di bawah ini ialah nama murid. Nama murid Alif, Sarah, Imin dan juga Mohan. Jadi ada 4 orang pelajar. Di bawah ialah nama pelajar, nama murid, dan di sebelah baris kamu boleh letak bilangan buku yang dibaca. Kalau kita lihat di sini paling banyak maklumat yang ada ialah 8. Jadi kamu boleh mula pada sifar sampailah 9. Selepas itu cara kamu nak buat ialah kamu buat satu petak yang kena dengan nilai pada baris ini. Sebagai contoh, Alif membaca 5 buah buku. Jadi kamu bina satu petak sehingga garisan 5. Sarah ada membaca sebanyak 8. Jadi Sarah kita bina petak sampai senggat 8 ini. Dan Imin ada baca sebanyak 5 juga, sama dengan Alif. Maka kita buat sampai senggat 5 juga. Dan akhir sekali ialah Mohan sebanyak 7 buah buku. 7 buku kita buat petak sampai 7. Begitu juga dengan catapai. Setiap data-data yang kamu dapat ni sebenarnya, ketiga-tiga graf ni kamu boleh guna dan dia boleh diwakilkan dalam bentuk yang sama lah. Piktograf, kalau diberi piktograf, cikgu minta kamu tukar kepada carta palang, kamu hanya pindahkan maklumat yang kamu ada dan bentukkan carta palang. Kalau kamu lihat, bentuk dia masih sama, tajuk masih di atas, di bahagian tengah. Cuma macam mana kamu nak hasilkan dia punya perwakilan data. Perwakilan data dia, yang ni pertama bentuk piktograf macam ni lah. Kamu ada kelas, kamu ada bilangan buku yang dibaca secara gambar. Piktograf ni lebih merujuk kepada graf dalam bentuk gambar. Tak kisahlah, kadang-kadang kita boleh guna petak merah, kadang-kadang kamu boleh buat bulatan yang mewakili katanya. Satu bulatan mewakili 2 biji apple. Satu bulatan mewakili 1 biji apple. Perwakilan tu terserah kepada kamu macam mana kamu nak nilai data yang kamu peroleh. Sebagai contoh lah, kamu ada data sebanyak 30. Kalau kamu guna perwakilan, satu bulatan mewakili satu bulatan mewakili 1 biji buah. Yang kamu nilai ialah 30 biji buah. Kalau kamu guna secara satu bulatan, maka contoh data pertama ada 15 biji buah, kamu guna lukis sebanyak 15. Tetapi kalau kamu wakilkan dia sebagai contoh, satu bulatan mewakili kepada 5.
Jadi kalau data tu ada 15, maka kamu hanya guna 3 bulatan. Sebab apa? 3 bulatan, 1 bulatan mewakili 5, maksud 3 darab 5 sama dengan 15. Cara kamu nak hasilkan pictograph tu terserah pada kamu. Tetapi cikgu, kalau kamu tak mahir, kamu boleh guna mewakili 1 buah dahulu. Tak ada masalah. Cuma kalau 1 buah, kalau satu buah, 1 bulatan, maka bulatan yang kamu lukis tu banyak lah. Itu je beza dia. Okey, catatan palang kamu boleh bina kalau kamu rujuk kepada catapai atau pictograph. Masing-masing ni ada kaitan dia. Kalau kamu lihat 8. Okey. Di sini petunjuk merujuk kepada nama murid. Yang dalam ni ialah bilangan. Itu saja beza dia. Okey. Okey. Itu sahaja. Cikgu tunjuk beberapa contoh dahulu. Okey, kalau kamu lihat di sini ada 3 buah perwakilan data. Yang pertama pictograph. Ini pictograph lah. Yang kedua carta palang atau carta bar. Yang ketiga ialah carta pai. Okey, setiap maklumat ini adalah sama. Okey, kita semak lah. 1 bulatan mewakili 1 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi 7, sini pun 7, sini pun 7. Maka setiap graf ni adalah sama. Jadi tugas kamu ialah macam mana kamu nak baca. Okey, tajuk pictograph, carta palang dan carta pai ialah, okey, dia tanya ialah tajuk. Maka kamu tengok yang ini, tajuk yang tengah-tengah ni. Buah-buahan yang dijual, buah-buahan yang dijual, buah-buahan yang dijual. Jadi untuk ini, tajuk pictograph, carta palang dan carta pai ialah buah-buahan yang dijual. Okey. Soalan B, simbol bulatan biru dalam pictograph dan satu senggatan dalam carta palang mewakili. Kalau sini mewakili apa? Satu senggat mewakili 1 biji. Kamu boleh rujuk terus kepada pictograph kamu. Okey. Simbol bulatan paling banyak, palang paling panjang dan bahagian yang paling besar menggambarkan buah apa? Okey, kalau kamu lihat di sini yang paling besar. Okey, ini paling banyak sini ya, apple. Kalau carta palang, apple juga paling besar. Nombor 7 ni paling besar bahagian dia kan? Apple juga. Okey, maksud di sini ialah bahagian yang paling besar menggambarkan buah apa? Buah apple yang paling banyak dijual. So 7. Maklumat yang sama. Okey. Buah apa paling sedikit dijual mewakili oleh 2 simbol bulatan ni. Palang paling pendek dan bahagian paling kecil. Okey, tadi yang paling sikit. Kalau kamu tengok ni bulatan paling sikit adalah kiwi. Yang ni pun paling pendek kiwi. Yang paling kecil di sini pun warna hijau kiwi. Maka buah kiwi. Okey. Itu sahaja untuk tajuk ni. Lebih kepada macam mana kamu nak faham. Okey. Jadi cikgu rasa selesai dah pengajaran cikgu untuk hari ini bagi tajuk data. Jadi cikgu akan bagi soalan melalui link live worksheet. Jadi cikgu minta kamu buat dan tolong semak jawapan kamu tu betul. Jadi sebelum tu, sebabkan ini ialah kelas terakhir kita pada tahun ni, jadi cikgu minta kamu buatlah kerja ni dengan betul-betul. Sebelum tu, itulah, buat betul-betul. Nanti dah siap, kamu boleh hantar jawapan kamu kepada cikgu secara WhatsApp dan cikgu akan semak. Okey, jadi setakat itu sahaja kelas cikgu pada hari ini dan tahun ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang mana setia hadir ke kelas cikgu dan ikut jadual lah. Yang mana yang tidak dapat hadir, cikgu tak ada masalah. Cikgu faham masing-masing ada kekangan dan kesusahan masing-masing, tak mengapa. Yang berkesempatan tu terus buat. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid dan insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Okey, jadi sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sihatera buat murid-murid yang cikgu kasihi.
dan sayangi sekalian.